A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa qudwatina Muhammad, imamil muttaqin wa qaidid du'atil mujahidin, wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bida'watihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Tuan Imam, tuan pengurusi dan seluruh ahli dan kuasa surau, muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pertama sekali marilah pada malam ini sekali lagi kita panjatkan kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memanjangkan umur kita. Allah masih memberi keizinan dapat sama-sama kita meneruskan kehidupan kita di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah masih memilih kita di kalangan hamba-hambanya. Allah luangkan masa dan Allah beri kekuatan dapat sama-sama kita melangkah hadir. Kita berada di surau ini dengan tujuan untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita telah menunaikan satu kewajipan yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita mengharapkan semoga kesemua amal ibadah, solat yang kita dirikan, ibadah yang kita lakukan itu kesemuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala meletakkan kita di kalangan hamba-hambanya yang benar-benar bertakwa. Allahumma ja'alna minal muttaqin wa ja'alna min ibadikas salihin. Kita memohon supaya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di kalangan hamba-hambanya yang bertakwa, di kalangan hamba-hambanya yang senantiasa beramal dengan amal-amal yang soleh. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala diberi kelebihan oleh Allah. Di sana ada keistimewaan. Di sana ada kelebihan bagi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disebut oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab dia Minhajul Abidin. Dalam kitab Minhajul Abidin, Imam Al-Ghazali menyebut di sana ada 3 keistimewaan. Ada 3 kelebihan bagi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, orang yang bertakwa kepada Allah, dia senantiasa dibimbing. Dia senantiasa diberi hidayah. Dia senantiasa mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ma'al muttaqin. Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersama-sama dengan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang bertakwa dia senantiasa diberi petunjuk, dibimbing oleh Allah. Yang kedua, kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, kelebihan orang yang bertakwa apabila dia melakukan amal ibadah. Apabila dia melakukan amalan, di sana ada kekurangan, di sana ada kelemahan dalam ibadah yang dia lakukan pada Allah Subhanahu wa taala. Sama ada solat dia, sama ada puasa dia, zakat ke, haji. Maka orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menyempurnakan amalan dia. Allah akan melengkapkan ibadah dia kalau ada kekurangan, kalau ada kecacatan. Yuslih lakum a'malakum. Allah akan memperelokkan, Allah akan menyempurnakan amalan-amalan kamu dengan syarat kamu bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Ini keistimewaan yang kedua yang disebut oleh Imam Al-Ghazali. Keistimewaan yang ketiga, iaitulah apabila orang-orang yang bertakwa ini, kesemua amal ibadah dia akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan terima amalan ibadah orang-orang yang bertakwa, dan selain daripada itu Allah tolak.
Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Hanya saja amalan yang akan diterima oleh Allah di kalangan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat dia diterima oleh Allah. Puasa dia diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Zakat dia, haji dia, umrah yang dia buat setiap tahun dia pergi umrah, sedekah yang dia lakukan, apa sahaja, dia membaca Al-Quran, dia berzikir, kesemua ibadah yang dilakukan oleh orang-orang yang bertakwa kepada Allah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk ibadah korban dia sebagaimana disebut oleh Allah, walakin yanaluhu taqwa minkum, yang akan diterima oleh Allah takwa kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, dengan sebab itu marilah pada malam ini kita letakkan diri kita insya-Allah dan kita senantiasa memohon, senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, moga-moga kita digolongkan oleh Allah dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bertakwa kepada Allah, dalam golongan hamba-hambanya yang senantiasa melakukan amal-amal yang soleh sebelum daripada kita dipanggil kembali balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa berada di atas landasan Islam, mengikut syariat Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk melayakkan kita berada dalam syurga Allah. Dan kesemua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasti akan berada dalam syurga. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kullu ummati yadkhulunal jannah." Kesemua umat aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulunal jannah. Kesemua umat aku akan masuk ke dalam syurga. Kesemua umat Nabi Muhammad. Sama ada mereka di kalangan para sahabat ke, di kalangan tabi'in, tabi'in, orang yang hidup di kurun yang pertama hijrah ke, sehinggalah sampai ke zaman kita hari ini, sehinggalah sampai ke manusia yang kemudian daripada kita, sehinggalah sampai pada hari kiamat, kesemua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi bagi jaminan mereka akan masuk ke dalam syurga. Illa man aba, kecualinya kata Nabi, di sana ada di kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak bersedia, yang enggan untuk masuk. Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Kesemua umat aku masuk syurga melainkan mereka yang enggan. Melainkan mereka yang tidak bersedia, tidak mau. Tuan-tuan, apabila Nabi kata di kalangan umat dia kesemuanya masuk syurga melainkan mereka-mereka yang enggan, maka ada di antara para sahabat yang kehairanan. Adakah di sana di kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manusia-manusia yang enggan, yang tidak bersedia untuk masuk dalam syurga? Sedangkan di hari akhirat kelak, tuan-tuan, sama ada tempat tinggal kita, sama ada dalam syurga Allah, tempat yang penuh dengan nikmat, ataupun kita berada dalam neraka, tempat yang penuh dengan azab. Lalu tuan-tuan, para sahabat bertanya, qila wa man ya'ba ya Rasulullah. Ditanya kepada Rasulullah, sahabat soal, qila wa man ya'ba ya Rasulullah. Siapakah yang enggan itu wahai Rasulullah? Siapakah yang tidak bersedia untuk masuk ke dalam syurga itu wahai Rasulullah? Lalu Nabi SAW menegaskan di hadapan para sahabat, Nabi kata, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Sesiapa yang taat kepadaku, sesiapa yang taat kepadaku, yang ikut sebagaimana ajaran Islam, syariat Islam yang aku bawa, yang patuh kepada ajaran Islam, man ata'ani dakhalal jannah. Sesiapa yang taat kepadaku, mereka masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Wa man asani faqad aba. Sesiapa yang enggan, maka mereka itulah yang sesiapa yang menderakai aku, mereka itulah golongan yang enggan untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kita kena letakkan insya-Allah kita di kalangan orang-orang yang senantiasa berpegang teguh dengan ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meletakkan kasih sayang kita, kecintaan kita kepada Nabi lebih daripada segala-galanya. Meletakkan kecintaan kita kepada Allah dan Rasul lebih daripada segala-galanya. Lebih daripada kecintaan kita, kasih sayang kita kepada keluarga kita, anak isteri kita, ayah ibu kita dan segala-galanya. Sebagaimana yang telah dibuktikan oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Para sahabat ni tuan-tuan, bagaimana setelah mereka diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka beriman dengan ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersahabat dengan Nabi, maka mereka meletakkan kasih sayang mereka Allah dan Rasul lebih daripada segala-galanya. Sehingga mereka bersedia meninggalkan apa sahaja, mengorbankan apa sahaja, menginfakkan harta benda mereka, bahkan bersedia menyerahkan nyawa mereka demi untuk
perjuangan Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai contoh tuan-tuan ambil, cuba kita tengok apa yang telah disebut dalam kitab sirah, apa yang disebut dalam kitab tarikh Islam. Bagaimana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar ni tuan-tuan, dia diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Abu Bakar ni lelaki yang pertama yang beriman dengan Rasulullah. Setelah daripada Nabi diangkat sebagai Rasul, setelah Allah Ta'ala memerintah pada Nabi untuk menyampaikan risalah Islam, Allah Ta'ala perintah. Lalu tuan-tuan, pendekatan yang diambil oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dakwah secara rahsia, menyampaikan dakwah secara senyap. Dengan Nabi melihat, kalau di sana di kalangan sahabat dia, di kalangan teman-teman dia, yang Nabi yakin kalau Nabi sampaikan Islam mereka bersedia untuk terima, maka Nabi seru. Maka tuan-tuan, bila Nabi SAW mengajak Abu Bakar supaya beriman, Abu Bakar bersedia untuk beriman. Abu Bakar diberi hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi tuan-tuan, ayah Abu Bakar ni, dia tidak diberi hidayah oleh Allah ketika mana Nabi SAW menyampaikan risalah Islam di kota Mekah ni 13 tahun. Abu Bakar beriman, anak beriman, ayahnya tidak beriman. Ayah Abu Bakar yang diberi nama dengan Abu Quhafah, dia tidak beriman. Bahkan dia menentang, dia benci kepada Rasulullah SAW. 13 tahun Nabi berada di kota Mekah. Ayah kepada Abu Bakar ni tak beriman, walaupun Abu Bakar sangat mengharapkan ayah dia beriman. Sehinggalah apabila berlakunya hijrah Nabi kita Muhammad SAW ke Madinah. Bila Nabi berhijrah ke Madinah, Abu Bakar juga menemani Rasulullah berhijrah ke Madinah, tinggal keluarga dia, tinggal ayah dia. Ayah dia tetap tidak beriman. Sehinggalah tahun yang ke-8 hijrah apabila berlakunya pembukaan kota Mekah. Tahun yang ke-8 hijrah. Dah 21 tahun dah Nabi menyampaikan Islam sebelum daripada Nabi diwafat oleh Allah. Bila Nabi masuk ke kota Mekah, selepas pembukaan kota Mekah, maka kita menyaksikan ramai manusia-manusia berduyun-duyun memeluk Islam, berjumpa dengan Nabi SAW dan menyatakan keislaman. Maka tuan-tuan, termasuklah di sana yang bersedia nak masuk Islamnya, yang telah diberi hidayah oleh Allah, iaitulah ayah kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tapi masa tu tuan-tuan, ayah dia ni terlalu uzur dah. Tua dah tuan-tuan, lanjut usianya. Bahkan mata dia telah buta. Mata dia telah buta. Tapi tuan-tuan, bila dia nak masuk Islam, dalam keadaan dia telah uzur, nak berjalan pun kena pimpin, ada orang yang pimpin tangan dia, pegang tangan dia. Lalu tuan-tuan, bila dia nak masuk Islam, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sebagai seorang anak ni tuan-tuan, dia pimpin tangan ayah dia yang telah uzur, yang telah buta ni, dia pimpin, dia bawa untuk berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bawa nak pergi jumpa dengan Nabi sebab ayah dia nak masuk Islam. Bila sampai tuan-tuan, bila sampai di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai dalam majlis Nabi tuan-tuan, bila Abu Bakar pimpin tangan ayah dia yang telah buta ni, Nabi sendiri bila melihat kedatangan Abu Bakar dan ayah dia yang telah uzur, Nabi bangun tuan-tuan. Ini sifat Nabi pula, rahmatul alamin, rahmat untuk semua ni. Maka Nabi bangun, Nabi kata kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, kenapa kamu bawa ayah kamu datang? Sedangkan ayah kamu ni dah tua, dia telah uzur, dia buta. Kenapa kamu bawa ayah kamu datang ke sini? Biar aku yang pergi ke rumah ayah kamu. Biar kita yang pergi berjumpa dengan ayah kamu." Apa jawapan yang diberi oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bila Nabi sebut begitu tuan-tuan? Walaupun ayah dia uzur, maka Abu Bakar kata, "Ya Rasulullah, kamu ni kedudukan kamu tinggi. Kedudukan kamu tinggi. Kamu didatangi, bukan kamu yang mendatangi. Kamu didatangi. Tak kiralah siapa dia sahaja nak jumpa dengan kamu, walaupun dia uzur ke dia buta, dia mesti datang berjumpa dengan kamu, memberi penghormatan pada kamu, bukan kamu yang pergi berjumpa dengan dia." Dia meletakkan, dia memuliakan Rasulullah, meletakkan kasih sayang dia lebih daripada segala-galanya, mendahului Allah dan Rasul. Sehingga apabila ayah dia tuan-tuan, ayah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Abu Quhafah, di depan Nabi,
Dia melafazkan 2 kalimah syahadah, dia masuk Islam, tuan-tuan. Para sahabat lain nampak seronok bergembira. Tiba-tiba mereka melihat, para sahabat melihat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dia menangis. Tiba-tiba tengok Abu Bakar menangis, tuan-tuan. Para sahabat keheranan, para sahabat tanya, wahai Abu Bakar, sepatutnya hari ini kamu bergembira sebab ayah kamu telah beriman. Ayah kamu telah mengucap 2 kalimah syahadah. Sepatutnya kamu kena rasa seronok, kamu bergembira. Tiba-tiba kenapa hari ini kamu menangis? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menjawab. Dia kata, aku menangis kerana aku membayangkan. Pokoknya Abu Bakar ni tuan-tuan dia duk fikir. Aku menangis kerana aku membayangkan tempat ayahku ni. Alangkah baiknya, alangkah bagusnya kalau tempat ayahku ini diganti oleh bapa saudara Nabi Abu Talib. Abu Talib yang masuk Islam, tentulah dengan keislaman Abu Talib mengembirakan lagi hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya tuan-tuan. Dia nak biar Nabi itu seronok. Biar Nabi itu bergembira. Dia membayangkan kalau tempat ayah dia tu diganti oleh Abu Talib, pak saudara Nabi. Sebab bila Abu Talib masuk Islam, tentulah Nabi akan lebih gembira, makin seronok. Dengan wafatnya Abu Talib dalam keadaan tidak masuk Islam, Nabi sedih. Sehingga disebut tahun berduka cita. Sedihnya Nabi apabila pak saudara dia mati dalam keadaan tidak beriman. Bukan sedih kerana mati tu, mati setiap manusia mati. Tapi mati dalam keadaan tidak beriman. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu hebat. Sebab tu tuan-tuan kalau kita membaca kisah para sahabat ni, ada yang menyentuh perasaan kita. Di sana ada yang diberi hidayah oleh Allah, di sana ada golongan yang dimuliakan oleh Allah di kalangan keluarga mereka. Tidak ke semua. Bahkan di sana ada yang berperang, ayah lawan dengan anak dalam peperangan. Di sana ada saudara lawan dengan saudara dia. Kerana akidah. Kerana akidah. Yang beriman meletakkan kasih sayang dia, kecintaan dia kepada Allah dan Rasul lebih daripada segala-galanya, sehingga sampai ke peringkat kalau berdepan dengan ayah sendiri pun dia sanggup bunuh ayah dia. Sanggup bunuh ayah dia. Termasuklah di kalangan keluarga Al-Khattab. Di kalangan keluarga Al-Khattab, Sayyidina Umar yang masyhur. Bila sebut keluarga Al-Khattab ni, kita di kalangan keluarga tu yang masyhurnya Sayyidina Umar bin Khattab. Walaupun di sana mungkin ada di antara kita yang tak tahu, di sana selain daripada Sayyidina Umar yang masuk Islam, daripada keluarga Al-Khattab ni tuan-tuan, di sana ada lagi di kalangan adik-adik pada Sayyidina Umar ni yang masuk Islam. Bahkan tuan-tuan, keislaman mereka mendalui abangnya, mendalui Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Seumpama adik dia, adik perempuan dia yang bernama Fatimah binti Al-Khattab. Ini adik perempuan pada Sayyidina Umar. Adik perempuan dia masuk Islam sebelum daripada abang dia. Bahkan dengan keislaman adik dia, ketika mana adik dia membaca Al-Quran, diajar oleh seorang sahabat yang setiap hari pergi ke rumah adik perempuan dia, Khabbab radhiyallahu anhu, yang mengajar. Pada hari Sayyidina Umar keluar untuk membunuh Nabi SAW, akhirnya diberitahu, kata, kenapa kamu nak bunuh Muhammad sedangkan di kalangan keluarga kamu pun ada yang telah menjadi pengikut pada Muhammad. Dia marah tuan-tuan, bila dapat tahu adik dia telah masuk Islam, dia terus pergi ke rumah adik dia. Sampai di rumah adik dia, ketika itulah dia mendengar Al-Quran yang dibaca, tersentuh hati dia. Akhirnya tahun yang kelima hijrah atau yang kelima kenabian, dia masuk Islam. Sayyidina Umar bin Khattab beriman. Adik dia mendalui. Dan di sana mungkin ada seorang lagi adik dia yang mungkin kita juga nama ni tidaklah masyhur sebagaimana masyhurnya Sayyidina Umar bin Khattab. Tapi tuan-tuan, ada kelebihan pada adik dia, adik lelaki dia yang bernama Zaid bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Adik lelaki pada Sayyidina Umar. Walaupun dia tak dikenali sangat sebagaimana abang dia, Umar bin Khattab, semua orang kenal, sebut nama Umar, semua orang kenal, semua orang gerut. Tapi tuan-tuan, adik dia yang bernama Zaid bin Al-Khattab masuk Islam sebelum daripada Islamnya Sayyidina Umar. Sebab itu tuan-tuan, Sayyidina Umar ni bila melihat adik dia, maka Sayyidina Umar akan beritahu kepada para sahabat yang lain. Sayyidina Umar kata, sabaqani ilal husnayain. Sayyidina Umar kata kepada sahabat yang lain dengan kata dia, sabaqani ilal husnayain. Adik aku ni dia mendalui aku dengan dua perkara, dengan dua benda. Adik aku ni, Allah Ta'ala beri kelebihan pada dia, Allah Ta'ala angkat, Allah muliakan dia dengan dua perkara, dua kelebihan. Apa dua kelebihan yang ada kepada adik Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang bernama Zaid bin Al-Khattab? Kata dengan Sayyidina Umar, aslama qabli. Yang pertama, dia masuk Islam sebelum daripada aku.
Itu kelebihan adik aku. Dia masuk Islam, dia beriman, kan? Dia bersama dengan perjuangan Islam ni, dia dah hijau sebelum daripada aku lagi, tuan-tuan. Kan? Masa aku masih duk biru pekat tu, kan? Adik aku hijau dah. Kan? Hebat. Kata dengan Sayyidina Umar bin Khattab. Aslama qabli, dia masuk Islam sebelum aku. Sebab adik dia Zaid bin Al-Khattab masuk Islam di awal dakwah Nabi SAW. Dalam keluarga Al-Khattab. Dan satu kelebihan lagi, katanya Sayyidina Umar, ustushhida qabli, dan dia juga syahid sebelum aku. Ini selepas adik dia syahid lah. Dia syahid sebelum aku syahid. Dua-dua menginginkan untuk syahid. Dua-dua sahabat ni, Sayyidina Umar juga dia nak syahid, nak dia mati dalam keadaan dia berjuang untuk menegakkan agama Allah. Dia nak syahid. Tiba-tiba adik dia mendahului dia dengan bertemu Allah Subhanahu Wa Taala sebagai syuhada. Maka Umar kata ustushhida qabli, dia syahid sebelum aku. Bila adik dia syahid, tuan-tuan, adik Sayyidina Umar syahid di zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ketika Abu Bakar diangkat sebagai khalifah, dan ketika itu di sana ada golongan yang murtad. Ada golongan murtadin, golongan yang murtad. Lalu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq melantik panglima-panglima perang, termasuk Khalid Al-Walid, untuk memerangi mereka, menghantar tentera untuk memerangi orang-orang murtad. Maka ketika mana Khalid Al-Walid memimpin tentera Islam untuk berhadapan dengan Musailimah Kadzdzab dalam peperangan yang masyhur Ma'rakatul Yamamah, maka adik Sayyidina Umar, Zaid ini, tuan-tuan, dia bersama-sama dengan tentera Islam, dan ketika mana bertempur dengan orang-orang murtad, dia syahid. Dia syahid. Maka Umar kata, sabaqani ilal husnayain. Dia mendahului aku dengan dua kelebihan. Yang pertama, dia masuk Islam sebelum aku masuk Islam. Allah beri hidayah kepada dia. Yang kedua, dia syahid sebelum aku. Bila Umar syahid di akhir pemerintahan dia. Tahun yang ke-22 Hijrah, ketika mana Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu masuk ke dalam Masjid An-Nabawi nak menunaikan solat subuh, tuan-tuan, masuk berada di saf hadapan di mihrab nak mengimamkan solat. Lalu, tuan-tuan, seorang yang bernama Abu Lu'lu'ah Al-Majusi datang, masuk dari arah belakang dan menikam Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Dia juga syahid. Tapi adik dia menurut dia. Hebat, tuan-tuan, kalau kita baca sejarah Islam, sejarah para sahabat, melalui kitab-kitab tarikh Islam, tuan-tuan. Bahkan di zaman Sayyidina Umar ni ada satu kisah, tuan-tuan, mungkin kita boleh kongsi bersama. Akhlak. Nak tunjuk pada kita bagaimana zaman itu, zaman manusia masih berpegang dengan apa yang diajar oleh Nabi SAW, mencontohi Rasulullah. Akhlak mereka akhlak yang mulia. Hebat, tuan-tuan. Di zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ada satu kisah, ada satu cerita. Kisahnya, tuan-tuan, iaitulah ketika mana Sayyidina Umar dia duduk bersama-sama dengan para sahabat. Sayyidina Umar duduk dengan para sahabat, tiba-tiba, tuan-tuan, Sayyidina Umar ni didatangi oleh 3 orang lelaki. Ada 3 orang lelaki datang menghampiri Sayyidina Umar. 3 orang anak muda. Dan bersama-sama dengan lelaki tersebut, tuan-tuan, ada seorang lelaki yang tangan dia diikat. 3 orang lelaki ni bawa seorang, tangan kawan tu diikat. Diikat. Sayyidina Umar tengok, tuan-tuan, Sayyidina Umar heran sehinggalah apabila mereka sampai menghampiri Sayyidina Umar, sampai dekat dengan Sayyidina Umar, Umar tanya, kamu datang ni apa tujuan? Kenapa tangan si lelaki ini diikat? Lalu, tuan-tuan, kata dengan salah seorang daripada 3 orang lelaki, 3 orang anak muda tu, dia berkata, wahai Amirul Mukminin, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, kami datang ni, kami nak buat aduan pada kamu. Kami nak mengadu, nak report. Apa aduan yang mereka nak buat? Kata dengan salah seorang daripada 3 orang anak muda tu, kami nak mengadu, ayah kami hari ini telah dibunuh. Ayah kami hari ini telah dibunuh. Dan orang yang membunuh ayah kami, ni dia. Bersama-sama dengan kami. Inilah orang yang membunuh ayah kami. Kami tengok dan kami ikat tangan dia, kami bawa. Ya, tuan-tuan, nak dapat pengadilan di hadapan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Apabila seorang lelaki telah membunuh ayah mereka. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu apabila melihat, tengok 3 orang anak muda datang dengan bawa seorang lelaki yang dituduh kata dia telah membunuh ayah mereka. Lalu Umar bertanya kepada lelaki yang tangan dia diikat, benarkah kamu telah membunuh ayah mereka? Ini soalan Sayyidina Umar. Benarkah kamu telah bunuh ayah mereka?
Kata dengan lelaki tersebut, ya. Dia mengaku. Ya, aku telah membunuh ayah mereka. Lalu tuan-tuan, Sayyidina Umar tanya balik. Cuba cerita kepada aku, kisahkan kepada aku, bagaimana kamu boleh bunuh ayah mereka? Sebab apa? Cuba cerita kronologi. Sehingga kamu boleh membunuh ayah mereka. Lalu tuan-tuan lelaki itu beritahu. Dia kata, wahai Amirul Mukminin, aku ni sebagai pengembala. Aku memelihara binatang ternakan. Dia penternak, tuan-tuan. Banyak kambing-kambing yang aku pelihara. Setiap hari aku akan bawa kambing-kambing aku untuk mendapatkan makanan. Bawa, nak cari rumput. Bawa ke padang-padang, tuan-tuan. Dia bawa. Maka sehinggalah kata dengan dia hari ini, bila aku bawa kambing-kambing aku untuk mendapatkan makanan, tiba-tiba salah seekor daripada kambing aku ni terlepas dan dia masuk dalam kebun orang. Terlepas daripada jagaan dia, tuan-tuan. Bila kambing, salah seekor kambing terlepas, dia pergi ke kebun orang, dia makan segala pokok kayu yang ada dalam kebun tersebut. Tengok tanaman ada. Kambing terlepas, tuan-tuan, dia tengok pucuk moktan, pucuk rambutan, tuan-tuan, dia makan. Tengok anak nangka ke, dia makan. Dia makan, dia musnahkan tanaman. Biasalah kambing, tuan-tuan. Tak berakal nak buat macam mana. Tuan-tuan, bila kambing ni terlepas masuk dalam kebun orang, pergi makan tanaman, rosakkan tanaman kawan tu. Bila tuan empunya kebun ni, si lelaki tuan punya kebun, bila dia masuk ke kebun dia, tengok-tengok tanaman dia dirosakkan, ada seekor kambing duk makan tanaman dia, dia marah. Lelaki ni marah, tuan-tuan. Bila dia marah, dia ambil seketul batu, tuan-tuan. Dia ambil seketul batu, dia baling ke arah kambing tersebut. Ambil seketul batu, lontar. Bila baling-baling, tuan-tuan, kena pada kambing tu, rebah kambing tu, mati terus. Dia marah punya pasal, tuan-tuan, kan? Baling kuat setara mana, kan? Kena tu kat kambing, mati terus. Kambing tu main kaki, mati terus dia, tuan-tuan. Yang si pengembala ni, bila dia tengok, bila dia melihat kambing-kambing dia, bilang tengok tak cukup, seekor tak cukup, dia cari. Bila dia cari, tuan-tuan, segala akhirnya dia temui kambing dia duduk dalam kebun orang dan kambing dia telah dibunuh, dah mati dah. Maka tuan-tuan, pengembala ni pun bila dia marah tengok kambing dia dibunuh, yalah tuan-tuan, kambing mahal seekor 700, kan? Bukan senang, tuan-tuan. Kita pun lah minat makan kambing, kan? Mana-mana restoran Arab ke apa ke, cari kambing lah, tuan-tuan, kan? Tak ada restoran Arab pun, pi apa western food pun tak apa dah, kena lamb chop pun tak apa, kan? Nak makan kambing. Tuan-tuan, kambing mahal. Dengan harga minyak naik ni, tuan-tuan, lagi mahal. Kena GST pula 6%, lagi mahal, tuan-tuan, kan? Harga kambing. Jadi bila kambing dia, seekor kambing dia dibunuh, dia marah, tuan-tuan. Dia ambil batu, yang batu tu digunakan untuk membunuh kambing dia, dia ambil batu tu, dia baling balik, dia lontar ke arah tuan kebun tu. Marahnya besar, tuan-tuan. Ambil batu, baling balik, kena di kepala tuan kebun tu, kawan tu rebah, tuan-tuan, berdarah, mati. Mati. Anak-anak dia mari tengok, ayah kami telah dibunuh, kan? Ayah kami telah mati. Dia pegang lelaki itu, ikat, bawa pergi kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Dia kata lelaki itu, inilah kisah bagaimana aku boleh membunuh ayah mereka. Jadi, tuan-tuan, Sayyidina Umar kata, kamu bersalah. Kamu bersalah, kamu akan dijatuhkan hukuman qisas. Kamu akan dikenakan hukuman qisas, kena bunuh balas. Lalu tuan-tuan, bila nak dijatuhkan hukuman ke atas lelaki tersebut di hadapan Sayyidina Umar, lelaki itu minta, dia merayu, dia kata, wahai Umar, wahai Amirul Mukminin, aku minta kepada kamu supaya kamu bagilah kebenaran padaku, lepaskan aku. Aku nak minta kepada kamu kebenaran, aku nak minta tangguh, jangan dijatuhkan hukuman, tapi tangguh 3 hari. Bagi tempoh pada aku 3 hari. Kenapa? Aku nak balik jumpa dengan keluarga aku. Keluarga aku duduk jauh. Aku nak balik jumpa dengan adik-beradik aku, dan di sana ada amanah, ada duit yang ditinggalkan oleh ayah aku, pusaka ayah aku, yang aku mesti beri kepada saudara aku. Aku nak selesaikan ke semua wasiat dan amanah yang ditinggalkan oleh ayah aku, kemudian aku akan datang balik. Aku akan datang balik. Omar kata, kalau kamu nak minta tangguh, kamu nak pergi, siapa yang nak jadi penjamin kamu? Kamu ni bersalah, akan dijatuhkan hukuman bunuh. Kalau aku boleh lepaskan kamu, tapi siapa? Siapa yang akan menjadi penjamin? Dhamin. Siapa nak jadi penjamin ni, tuan-tuan? Nak buat pinjaman bank pun kena ada penjamin. Ni kan pula kes bunuh ni, tuan-tuan. Tak lagi lari pergi macam tu. Siapa nak bertanggungjawab? Tuan-tuan, bila diminta penjamin, lelaki ni oleh kerana dia bukan orang Madinah, dia tak kenal siapa-siapa dia.
Cuma dia tengok di sekeliling Sayyidina Umar, akhirnya dia tunjuk tuan-tuan, dia kata, hadzal rajul. Dia kata lelaki ni lah jadi penjamin aku. Sayyidina Umar tengok, tengok lelaki yang ditunjuki itu tuan-tuan, rupanya seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Tengok tunjuk ke Abu Dzar. Sayyidina Umar kata, terkejut Sayyidina Umar tanya pada Abu Dzar, wahai Abu Dzar, kamu bersediakah nak jadi penjamin dia? Kamu bersediakah nak jadi penjamin kepada orang yang kamu tak kenal? Abu Dzar kata, na'am. Ya Amirul Mukminin. Ya, wahai Amirul Mukminin, aku bersedia untuk jadi penjamin dia. Umar kata, wahai Abu Dzar, kamu tak kenal dia. Kalau dia tak datang balik selepas 3 hari, hukuman akan dijatuhkan ke atas kamu. Kamu berada di tempat dia. Abu Dzar kata dia bersedia untuk jadi penjamin. Maka akhirnya tuan-tuan, Sayyidina Umar bin Khattab melepaskan lelaki tersebut. Baiklah, kamu boleh balik. Sebab dah ada orang yang bersedia untuk jadi penjamin. 3 hari je. Kalau 3 hari kamu tak datang, maka penjamin kamu Abu Dzar akan dijatuhkan hukuman qisas, menggantikan tempat kamu. Itu dia tuan-tuan. Para sahabat lain semua risaulah tuan-tuan. Orang yang mereka tak kenal, tiba-tiba yang jadi penjaminnya Abu Dzar. Berlalu hari yang pertama, mula bimbang dah. Berlalunya hari yang kedua tuan-tuan, para sahabat yang berada di Madinah ni mula risau. Bimbang, kalau sehari lagi lelaki itu tak datang, sahabat Nabi Abu Dzar akan dijatuhkan hukuman. Masuk hari yang 3 tuan-tuan, para sahabat gelisah dah. Sembahyang zuhur, lepas sembahyang zuhur duk tengok tuan-tuan di luar daripada Masjid An-Nabawi. Kalau lelaki itu datang, tak datang juga. Sampai ke masuknya waktu asar, sembahyang asar tuan-tuan, lepas asar tengok lagi tuan-tuan. Tak nampak juga batang tubuh lelaki tersebut. Risau dah. Ni hari terakhir ni. Sehinggalah tuan-tuan disebut hampirnya waktu maghrib. Hampirnya waktu maghrib tuan-tuan, tiba-tiba lelaki itu berlari-lari. Datang tuan-tuan, berpeluh tubuh dia. Mempercepatkan langkah dia. Dia datang. Dia berkata kepada Amirul Mukminin Sayyidina Umar, ya Amirul Mukminin, al-an qad wasaltu, qad jitu. Wahai Amirul Mukminin, aku dah sampai. Sekarang aku dah sampai. Dia tuan-tuan. Bila Sayyidina Umar tengok kesungguhan lelaki tersebut, dia datang, walaupun dia datang itu dia tahu dia akan dijatuhkan hukuman bunuh tuan-tuan. Dia datang. Lalu Sayyidina Umar terkejut. Sayyidina Umar tanya, wahai si fulan, wahai si lelaki, apa sebab? Di mana kekuatan yang mendorong kamu datang balik ni? Sedangkan kamu mari ni, memang kamu tahu dah kamu akan dijatuhkan hukuman bunuh. Kalau kamu lari pun tak ada siapa dia nak kejar kamu. Bukan ada orang escort pun tuan-tuan, polis pun tak ikut. Zaman kita penjenayah macam tu tuan-tuan, hak bunuh tuan-tuan. Kalau kata lepas dia pergi macam tu tuan-tuan, pakai tak jumpa dah. Ni tara polis escort pun tuan-tuan, kan, penjenayah ni. Tu pun escort daripada penjara nak buat pergi ke mahkamah tuan-tuan, macam berlaku kes di Penang tu. Tu pun boleh depa belasah apa dia polis tuan-tuan, kan? Bagi apa dia serbuk cabai di mata polis, boleh lari tuan-tuan, melepaskan diri. Tu dia tuan-tuan. Melepaskan diri, lari berapa orang hari tu. Sampai polis kena kepung belah kawasan-kawasan tu. Kan? Ada hak berapa orang kena tembak, ada dapat tangkap balik, ada hak terlepas, 2 orang lagi terlepas tuan-tuan. Hak lari tu berapa orang? 9 orang apa? 2 orang terlepas. Dengan dia dalam surau kita sudah. Kena dalam surau mampu pula. InsyaAllah. Kalau mereka apa? Taubat ke apa? Risau je kita tuan-tuan. Lah bunuh ni biasa je. Ni kisah zaman Sayyidina Umar ni kita boleh ambil pengajaran. Bagaimana rakyat dididik supaya takut pada Allah. Maka tuan-tuan Umar kata, kenapa kamu datang balik? Apa alasan? Di mana hujah? Di mana kekuatan kamu? Bila Sayyidina Umar soal, Sayyidina Umar tanya dia tuan-tuan, lelaki itu jawab apa? Dia kata, wahai Amirul Mukminin, aku datang hari ini, aku datang semula, aku datang di hadapan kamu hari ini sebab apa? Walaupun aku tahu bahawa aku akan dibunuh, tapi aku datang sebab aku tidak mahu. Aku takut, kata dengan dia, aku takut manusia di zaman kamu ni wahai Umar, mereka akan berkata, hari ini sudah tidak ada lagi orang yang menepati janji. Oleh kerana aku berjanji, maka aku tepati janji. Kalau aku tak datang, aku takut orang ramai, rakyat akan berkata, habis tersebar dalam Facebook, dalam WhatsApp dan seumpamanya, zaman hari ini sudah tidak ada lagi orang yang menepati janji. Orang yang beriman ini, dia senantiasa menepati janji. Dia bukan dikena orang munafik yang tidak mengotakkan janji, khianat dengan janji. Maka aku datang sebab aku tidak mahu masyarakat berkata, zaman Sayyidina Umar sudah tidak lagi sama sebagaimana zaman Nabi, sebagaimana zaman Abu Bakar,
hari ini orang berjanji tapi tidak mengotakkan janji. Maka aku datang supaya manusia tidak berkata zaman Omar manusia sudah tidak ada lagi yang mengotakkan janji dia. Itu dia tuan-tuan. Kerana nak berpegang dengan janji, dia datang. Walaupun dia tahu dia akan dibunuh. Sayyidina Omar dengan hujah dia. Lalu Sayyidina Omar melihat kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Sayyidina Omar kata, wahai Abu Dzar, kamu pula. Aku nak tanya, kata Sayyidina Omar, aku nak tanya kamu hari ini, kenapa kamu boleh jadi penjamin dia sedangkan kamu tak kenal? Apa alasan kamu? Sayyidina Omar tanya kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar jawab, dia kata, ya Amirul Mukminin, aku bersedia jadi penjamin dia. Sebab aku juga bimbang, aku juga takut. Orang ramai akan berkata, zaman Omar, kalau aku tak bersedia jadi penjamin, aku bimbang orang ramai akan berkata, di zaman Omar, sudah tidak ada lagi orang yang sudi untuk melakukan kebaikan. Dia dalam keadaan terdesak. Dia orang asing. Tak ada saudara mara dia, kenalan dia di sini. Tiba-tiba dia nak mencari penjamin. Dia nak kita, dia antara kita jadi penjamin. Tiba-tiba kita semuanya tak bersedia. Maka aku bimbang orang akan berkata zaman Omar ni sudah tidak ada lagi orang yang bersedia untuk melakukan kebaikan. Maka aku buat. Aku bersedia untuk jadi penjamin walaupun aku tak kenal dia. Ini hujah yang diberi oleh Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Tuan-tuan, bila 3 orang anak muda ni yang bawa lelaki tersebut 3 hari lepas dengan tangan dia diikat, minta kepada Sayyidina Omar supaya dijatuhkan hukuman oleh kerana ayah mereka telah dibunuh. Anak muda ni bila melihat akhlak, sifat yang ada kepada lelaki tersebut, melihat jawapan yang telah diberi, melihat jawapan yang telah diberi oleh Abu Dzar. Lalu ketiga-tiga orang anak muda ni berkata apa? Di hadapan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, mereka berkata, wahai Omar, hari ini kami maafkan lelaki tersebut. Hari ini kami maafkan lelaki yang telah membunuh ayah kami. Itu dia tuan-tuan. Dalam Islam, kan, waris, wali boleh memaafkan. Tidak sebagaimana hukuman undang-undang hari ini yang membelakangkan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam syariat Islam, bab kisah ni tuan-tuan, waris boleh memaafkan, anak boleh memaafkan. Kami memaafkan lelaki tersebut yang telah membunuh ayah kami. Omar terkejut. Omar tanya balik kepada 3 orang anak muda tu. Omar kata, 3 hari lepas kamu ikat tangan dia. 3 hari lepas kamu bawa dia datang untuk aku jatuhkan hukuman sebab dia telah membunuh ayah kamu. Kenapa hari ini kamu maafkan dia semula? Kamu maafkan dia balik. Lalu tuan-tuan, anak muda tersebut berkata, 3 orang anak muda berkata, kami maafkan dia hari ini sebab kami juga bimbang. Kami takut kalau kami tidak memaafkan dia, orang ramai masyarakat akan berkata, zaman Sayyidina Omar sudah tidak ada lagi manusia yang sudi untuk memaafkan kesalahan orang. Tak ada dah zaman Sayyidina Omar ni. Tu tuan-tuan, kisah apa yang berlaku di zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Suka tolong orang, suka membantu orang, memberi pembelaan kepada orang yang susah tuan-tuan. Kita hari ini tuan-tuan kadang-kadang kita tidak berpegang dengan apa yang telah disebut oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang kita lupa kepada saudara-saudara kita yang susah. Tak bersedia untuk membantu mereka. Sedangkan Nabi kata apa? Nabi menyebut dalam hadis baginda, man lam yahtamma bi amril muslimina falaysa minhum. Sabda Nabi SAW yang bermaksud sesiapa yang tidak mengendahkan. Man lam yahtamma, sesiapa yang tidak peduli, sesiapa yang tidak peka, yang tak sensitif dengan nasib saudara dia di kalangan orang Islam, maka Nabi kata siapa-siapa yang tak peduli dengan nasib saudara dia di kalangan orang Islam, falaisa minhum, maka dia bukan di kalangan mereka. Dia bukan di kalangan orang Islam, kata Nabi SAW. Hari ini tuan-tuan kita melihat penderitaan, kesengsaraan saudara-saudara kita tuan-tuan di kalangan umat Islam yang seakidah dengan kita di mana-mana sahaja. Kita masih melihat tuan-tuan. Kadang-kadang kita tengok dengan pandangan mata kita, tetapi tidak ada rasa untuk kita tolong, untuk kita bantu mereka. Sebab tu moga-moga Allah Ta'ala meletakkan kita insya-Allah di kalangan orang-orang yang senantiasa memberi perhatian untuk membantu saudara kita. Saya baru-baru ni dalam bulan lepas lah, sempena dengan Aidil Adha baru ni, dalam program misi korban, bersama-sama dengan Yayasan Amal, bersama-sama dengan Dewan Pemuda juga tuan-tuan. Kami pergi, rombongan lebih kurang 12 orang pergi ke Kassala, Sudan, melaksanakan korban di bumi Kassala, Sudan. Sudan ni tuan-tuan, negara dia dihimpit dengan kemiskinan, kesusahan, penderitaan.
Daripada Khartoum, ibu negara Sudan, nak pergi ke Kassala ni tuan-tuan, lebih kurang 600 km ni, dengan jalan, bukan highway lah tuan-tuan, jalan biasa je. Menaiki van, lebih kurang 9 jam baru sampai. Alhamdulillah buat kali yang pertama, saya sampai di Sudan, di bumi Afrika. Sampai di sana tuan-tuan, membayangkan wajah-wajah sahabat-sahabat Nabi di kalangan orang kulit hitam ni, Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Sampai di Sudan, di Kassala, menunaikan solat Aidil Adha bersama-sama dengan umat Islam di Kassala, Sudan. InsyaAllah kalau mari sekali lagi ke apa ke, kalau ada apa dia LCD projector, insyaAllah mungkin saya boleh berkongsi pengalaman di apa dia korban di Kassala. Menunaikan solat Aidil Adha bersama-sama dengan umat Islam di sana, dan semayang Aidil Adha mereka ni tuan-tuan, semayang raya ni, orang-orang Sudan ni, adat mereka semayangnya sebagaimana Nabi semayang di padang. Kalau ada surau pun ada masjid, tapi mereka semayang di luar, di padang. Lelaki ke, perempuan ke, kecil besar ke tuan-tuan, kanak-kanak ke, kan, ke semua keluar. Semayang di padang. Kita duduk di padang, di hampar tikar, semayang. Duduk dengan orang Sudan ni tuan-tuan, tengok kiri tengok kanan, saya paling putih. Walaupun di sini tuan-tuan kita ni kulit hitam juga, kan, tapi dengan orang dia, saya paling putih. Susah tuan-tuan, miskin, berebut-rebut nak dapatkan apa dia, daging korban kita. Walaupun nama telah diambil oleh NGO sana, dah bagi dah apa kupon untuk dapatkan, tapi risau, bimbang, takut terlepas tuan-tuan, berebut juga. Alhamdulillah, hasil daripada sumbangan orang ramai, ada yang menyertai program korban ni tuan-tuan, yang saya buat melalui mak tahfiz saya, melalui Yayasan Amal tuan. Alhamdulillah, hari yang pertama, 2-3 tempat yang kita pergi, korban ni tuan-tuan, Alhamdulillah, hari yang pertama, kita korban, kita sembelih lembu sebanyak 100 ekor, dan hari yang kedua tuan-tuan, sebanyak 92 ekor lembu, dan juga 210 ekor kambing. Dan selebihnya tuan-tuan, kami bawa pula, kita nak buat juga apa dia korban ni, untuk umat Islam, setelah kita yang berada di kamp pelarian, umat Islam Syria yang berada di kamp pelarian. Alhamdulillah, daripada Sudan kami terus ke Jordan, kan, di Amman Jordan, dan daripada situ tuan-tuan pergi ke sempadan antara Jordan dan Syria, satu kawasan yang dikenali disebut dengan Mafraq. Di sana tuan-tuan banyak kamp-kamp, khemah-khemah pelarian yang didirikan untuk umat Islam Syria. Tengok kanak-kanak tuan-tuan sedih, mengalir air mata kita. Di Sudan panas, cuaca dia 38 ke 40 darjah Celsius. Tapi bila kita turun ke Jordan, Amman Jordan tuan-tuan, cuaca sejuk, 15 darjah Celsius. Dan akan turun lagi suhu dia. Penghujung bulan 12 ni, awal bulan Januari tahun depan tuan-tuan, salji akan turun. Bayangkan kanak-kanak Syria yang duduk dalam khemah-khemah pelarian. Kita dengan pakai baju tebal tuan-tuan, kasut kulit, stokin tebal, sampai-sampai disambut tuan-tuan, tengok anak-anak Syria yang berlari kat arah kita tuan-tuan, dengan keadaan tak berkasut. Tak berkasut tuan-tuan, ramai yang sakit. Kanak-kanak ni susah kita bantu kalau mana kita mampu. Kita bantu mereka, kita tolong mereka. Sebab apa? Sebab mereka saudara kita. Ni isu yang berlaku hari ni, yang mungkin kita, sebagian kita tak peduli, tak tahu mungkin isu yang berlaku kepada saudara kita umat Islam di Bangladesh. Jamaah Islami. Jamaah Islami ni tuan-tuan, Jamaah Islami ni antara gerakan Islam tertua. Ditubuhkan selepas daripada tertubuhnya Ikhwan Muslimin yang diasaskan oleh Syahid Imam Hasan Al-Banna, kan. Kemudian pada tahun 1941 Syed Abu Ala Al-Maududi rahimahullahu taala menubuhkan Jamaah Islami di benua India Pakistan. Masa tu India belum berpecah lagi, bersatu, Pakistan, India, Bangladesh. Ini disebut dengan apa dia, benua India. Selepas tu baru penjajah British membuat persempadanan dengan memberi kemerdekaan kepada India, Pakistan untuk orang Islam, termasuklah Bangladesh. Dulu Pakistannya ada Pakistan Barat, Pakistan Timur, dan kemudian Bangladesh mendapat kemerdekaan daripada Pakistan. Bagaimana hari ini kita melihat kerajaan Bangladesh yang dipimpin oleh Sheikh Hasina, yang telah menangkap lebih daripada 40,000 tuan-tuan di kalangan pimpinan jamaat, termasuklah aktivis dia yang ditangkap, termasuk beberapa pimpinan dia yang dijadikan hukuman penjara, digantung. Sebab itu kita desak. Dan apa yang menjadikan kita apabila Bangladesh ni sebagai sebuah negara Islam, tiba-tiba jiran dia di kalangan umat Islam juga yang berada di bumi Myanmar, bumi Burma, di wilayah Arakan, umat Islam Rohingya tuan-tuan, yang dibunuh, yang disembelih, yang kampung halaman mereka dibakar oleh tentera-tentera ni tuan-tuan, nak berlindung, nak lari mereka ke Bangladesh. Bangladesh tidak memberi pertolongan tuan-tuan, perlindungan. Halang, sekat. Sedih tuan-tuan.
Berapa kali melalui NGO kita, Yayasan Amal, Muslim Care, kita nak masuk untuk melaksanakan misi korban, misi kemanusiaan di bumi Arakan, tuan-tuan. Tak boleh. Nak masuk melalui Bangladesh, tak boleh. Maka kita bimbang, tuan-tuan, kita akan dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita takut kalau kita juga tidak akan mendapat syafaat daripada Nabi kita Muhammad SAW apabila orang yang tidak peka, orang yang tidak sensitif dengan apa yang berlaku pada saudara dia, maka Nabi kita falaisa minhum, dia bukan di kalangan mereka, dia bukan di kalangan orang Islam. Ini yang kita bimbang, tuan-tuan. Ini yang kita takut. Sebab itulah, tuan-tuan, kita kena berazam insya-Allah untuk kita terus menjadi umat Islam yang senantiasa peka untuk membela, membantu saudara kita. Dalam masa yang sama, tuan-tuan, kita meletakkan diri kita sebagai hamba Allah yang benar-benar bertakwa pada Allah Subhanahu Wa Taala, beramal dengan amal yang soleh, dan kita melihat kepada akhirat, kecintaan kita kepada akhirat lebih daripada cinta kita kepada dunia. Ini yang penting. Walaupun di sana, tuan-tuan, Nabi telah memberi peringatan kepada kita. Isnatani yakrahuhuma ibnu Adam. Nabi kata ada dua perkara yang sangat ditakuti, ada dua perkara yang sangat dibenci, yang tidak disukai oleh anak Adam. Isnatani yakrahuhuma ibnu Adam. Dua perkara yang anak Adam tak suka. Apa dua perkara yang tidak disukai oleh anak Adam ni, tuan-tuan, termasuk kita yang berada dalam surah pada malam ni? Yang pertama, Nabi kata al-mautu wal mautu khairun minal fitnah. Yang pertama, Nabi kata hak anak Adam tak suka ni mati. Sedangkan kata Nabi, kematian itu kadang-kadang lebih baik daripada fitnah. Kadang-kadang kematian itu lebih baik daripada fitnah. Fitnah yang melanda umat Islam hari ini, tuan-tuan. Sehingga di sana ada di kalangan orang Islam kata, kalau beginilah keadaannya, kalau beginilah keadaan kami, penderitaan kami, apa yang kami hadapi, lebih baik mati, tuan-tuan. Mereka terpaksa meninggalkan kampung halaman mereka, terpaksa berada dalam keadaan susah payah, berpisah dengan anak, berpisah dengan suami. Musibah yang melanda umat Islam hari ini, yang menjadikan kita. Kalau dulu orang Islam dibunuh oleh musuh-musuh Allah, orang-orang yang memerangi Islam di kalangan orang Yahudi, di kalangan orang-orang Nasara, di kalangan orang-orang kafir, musyrikin. Tapi hari ini, tuan-tuan, yang menjadikan kita apabila di sana ada di kalangan saudara kita yang dibunuh oleh orang yang dia sendiri mengaku sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Dia kata dia pun Islam juga, tapi bunuh saudara dia. Apa yang berlaku di Syria, yang berlaku di Mesir hari ini, yang ditangkap, yang ditahan, orang yang tangkap, orang yang menahan, orang yang menembak, mereka juga mengaku sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Itu yang sedih. Sebab tu Nabi kata, kadang-kadang kematian itu lebih baik daripada fitnah. Fitnah kehidupan ni. Daripada hidup dalam keadaan kita jauh dengan Allah, hidup dalam keadaan kita melakukan maksiat, dosa pada Allah SWT, lebih baik kita mati. Kalau mati itu mendapat redha dan juga rahmat daripada Allah SWT. Hidup dalam keadaan dianiai, dizalimi, ditindas, disiksa, dipenjara, tuan-tuan, lebih baik mati. Maka Nabi kata isnatani yakrahuhuma ibnu Adam, ada dua perkara yang anak Adam tak suka, tapi Nabi kata kadang-kadang dua benda ni lebih baik. Yang pertama, Nabi kata al-mautu wal mautu khairu minal fitnah. Yang pertamanya mati, dan kematian itu kata Nabi kadang-kadang lebih baik daripada fitnah. Yang kedua, yang tidak disukai oleh anak Adam, iaitulah kata Nabi waqillatul mal. Yang keduanya kurang harta benda. Kurang harta benda. Semua kita ni, tuan-tuan, kalau boleh nak kaya-kaya lah. Nak letakkan kita di kalangan orang yang berharta. Ada segala-galanya. Hidup kita mewah, nikmat, kereta besar, rumah besar, ada segala-galanya. Kita tak mau kita digolongkan dalam golongan orang yang miskin, orang yang susah. Qillatul mal, kurangnya harta, kurangnya wang ringgit. Tapi tuan-tuan, Nabi kata apa? Wa qillatul mal aqallu lil hisab. Nabi kata sedangkan kurangnya harta benda itu mengurangkan masa kamu disoal, mengurangkan masa, memendekkan masa kamu dihisab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang kurang harta benda ni, tuan-tuan, tak banyak masa yang dia ambil. Masa dia pendek je, Allah Taala nak soal. Tapi kalau orang kaya raya ni, tuan-tuan, di kalangan jutawan hartawan dan seumpamanya, oleh kerana harta benda dia banyak, lama masa dia akan disoal oleh Allah. Sebab apa? Sebab harta ni Allah akan soal melalui dua. Yang pertama, Allah akan soal min aina iktasabahu, daripada mana harta ini kamu perolehi, daripada sumber mana.
Wa fima anfaqahu, dan ke mana pula kamu belanjakan harta ni. Ke mana kamu belanjakan? Orang yang ada harta benda ni tuan-tuan akan disoal. Diperincikan oleh Allah SWT, dihisab satu persatu. Sedangkan tuan-tuan, orang yang kurang harta benda, Nabi kata aqallul hisab, mengurangkan masa untuk dia dihisab, untuk dia dihitung di hadapan Allah SWT. Maka kita kena pastikan insya-Allah. Kalau kita ada harta benda pun, jangan lupa tuan-tuan untuk kita membantu saudara mara kita yang susah insya-Allah, melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah, mengeluarkan zakat, bersedekah dan seumpamanya, meringankan bebanan yang ditanggung oleh saudara kita insya-Allah. Dan kita pastikan paling kurang pun tuan-tuan, kita perbanyakkan amal-amal kebajikan, amal-amal soleh insya-Allah, misi-misi kemanusiaan kita insya-Allah. Tak boleh pergi, kita bantu. Ada golongan nak pergi, kita tolong tuan-tuan insya-Allah, meringankan mereka. Kita nak supaya di hari akhirat kelak kita berjaya dan kita dimasukkan oleh Allah ke dalam syurga. Bahkan tidak digolongkan oleh Allah dalam golongan umat baginda, dalam golongan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disebut yang diistilahkan golongan yang bankrupt. Golongan yang muflis. Ingat tuan-tuan, di hari akhirat kelak akan ada di kalangan umat Nabi Muhammad, harap kita tak termasuk dalam golongan ini, golongan yang bankrupt. Golongan yang muflis. Yang bagaimana dikatakan golongan yang bankrupt ni tuan-tuan, iaitulah mereka yang datang di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala walaupun dia bawa pahala-pahala yang banyak, dia bawa pahala sembahyang dia bawa pahala puasa dia bawa pahala zakat dia. Man ya'ti yaumal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakatin. Orang yang datang pada hari kiamat kelak, kata Nabi, di kalangan umat aku, dia bawa pahala-pahala sembahyang, bawa pahala zakat, pahala puasa, haji, umrah yang dia laksanakan, yang dia lakukan, tapi dalam masa yang sama tuan-tuan, hubungan dia dengan manusia dia tak jaga baik. Tak ada hubungan yang baik sesama manusia. Dalam masa yang sama Nabi kata wa ya'ti qad syatama hadza wa daraba hadza wa qadhafa hadza. Dia datang juga dalam masa yang sama di hari akhirat kelak dalam keadaan dia mengumpat si fulan, dia maki kawan ni tuan-tuan, dia pukul buat zalim pada orang, dia mengaini orang, dia rampas hak orang, dia ambil harta benda orang, dia bunuh orang tuan-tuan. Dia bunuh orang. Dia buat zalim pada manusia. Dia tak jaga. Lidah dia tak jaga, dia mengumpat, dia memfitnah. Tangan dia tak jaga. Mentang-mentang dia ada kuasa tuan-tuan, dia gunakan kuasa yang ada untuk dia menindas orang bawahan, buat aniaya pada orang. Lalu tuan-tuan, di hari akhirat kelak, ketika mana mereka dibangkit oleh Allah, walaupun amalan, walaupun pahala mereka banyak, tapi dalam masa yang sama berbaris manusia menuntut keadilan daripada Allah, daripada apa yang telah dia lakukan. Kau ni kata, ya Allah, dia telah menzalimi aku. Yang ni kata, ya Allah, dia ni telah mengumpat aku, memfitnah aku. Lalu tuan-tuan, Allah akan ambil ke semua pahala-pahala dia, diberi pada orang-orang yang dizalimi, orang-orang yang dianiaya tuan-tuan, sampai habis ke semua. Habis pahala sembahyang dia, habis pahala zakat, pahala puasa dia tuan-tuan, habis semua pahala. Dan di saat masih ramai orang yang berdiri, lalu tuan-tuan, Nabi kata apa? Allah Ta'ala ambil dosa-dosa mereka dan dipikulkan ke atas dia tuan-tuan. Dibebankan ke atas bahu dia. Maka akhirnya orang ni akan dilontar ke dalam api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Dan insya-Allah, marilah pada malam ni tuan-tuan, dengan sedikit tazkirah yang dapat saya sampaikan, moga-moga memberi manfaat kepada kita semua. InsyaAllah kita menghayati apa yang ada, sifat-sifat yang ada kepada para sahabat yang saya sebut di awal kuliah saya tadi tuan-tuan. Meletakkan cinta kepada Allah dan Rasul lebih daripada segala-galanya. Sama-sama berlumba-lumba untuk mendapat kemuliaan, darjat yang tinggi si Allah Subhanahu Wa Taala. Nak berjuang, nak syahid sebagaimana Sayyidina Umar dengan adik dia, Zaid bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Adik dia mendahului dia dengan syahid. Sedangkan Umar juga nak berlumba-lumba ke arah tu tuan-tuan. Bagaimana kita kata berlumba-lumba ke arah tersebut tuan-tuan? Dalam perang Uhud, kan, bila adik dia terlibat juga dalam peperangan bersama-sama dengan Nabi, Sayyidina Umar juga bersama-sama dengan Rasulullah dalam perang Uhud. Sayyidina Umar ni dia ada baju besi. Dia ada sepasang baju besi. Dia bagi baju besi dia kepada adik dia. Wahai adikku, kamu ambil lah, pakai baju besi ni. Sayyidina Umar bagi. Adik dia tuan-tuan, bila baju besi itu diberi pada dia, adik dia kata apa? Wahai Umar, wahai abangku, kan, tak apalah. Kamu yang pakai, aku begini je. Sebab apa masing-masing menolak tuan-tuan? Tak mau pakai baju besi sebab mengharapkan syahid. Kan? Biarlah kalau nak kena anak panah pun, biar anak panah menembusi tubuh mereka. Nak syahid. Tapi akhirnya tuan-tuan, Allah Ta'ala bagi dulu pada adik dia syahid, dan kemudiannya
Allah Ta'ala ambil Sayyidina Umar bin Khattab juga dalam keadaan dia syahid apabila dia dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah Al-Majusi. Maka para sahabat ni tuan-tuan senantiasa berlumba-lumba untuk melakukan kebaikan, berlumba-lumba untuk mendapat darjat yang tinggi si Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka kita juga insya-Allah berazam dengan kita masih lagi berada di penghujung bulan Muharram pada malam ni tuan-tuan untuk kita terus melakukan berlumba-lumba untuk melakukan kebaikan insya-Allah, memperelokkan akhlak kita, sifat kita insya-Allah, dan senantiasa kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan amal ibadah kita yang soleh insya-Allah, mengharapkan kesemuanya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi tuan-tuan, saya rasa sekadar itulah yang dapat saya sampaikan pada malam ini insya-Allah. Moga-moga memberi manfaat kepada tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Sebelum daripada itu tuan-tuan, sukalah di luar sana lagi selepas daripada solat Isyak, saya dah bawa sedikit kalender untuk mak tahfiz saya di Pulau Pinang. Datang daripada Pulau Pinang, mak tahfiz Aqsa di Pulau Pinang tuan-tuan, ada di luar sana kalender. Tuan-tuan boleh ambil secara percuma je, tak dijual. Tuan-tuan ambil lah kalau cukup kan, ambil seorang satu, kalau ada lebih ambil lah 2-3 pun, nak letak di pejabat ke, nak bagi pada jiran pun terpulang insya-Allah. Kalender untuk 2014. Cuma tuan-tuan kalau nak bagi sumbangan kan untuk pembangunan untuk sesi 2014 kemasukan pelajar kan, kita nak buat persiapan, nak terpaksa beli katil, terpaksa beli tilam, katil double decker untuk pelajar, terpaksa persiapkan sebuah kelas lagi dengan meja kursi. Kalau tuan-tuan nak bagi sumbangan, ada zakat ke sedekah umpamanya, tuan-tuan boleh bank in dalam akaun yang tertera insya-Allah, tak ada masalah. Dan kalender tu tuan-tuan ambil lah insya-Allah untuk untuk kalender 2014. Jadi saya rasa sekadar itu dapat saya sampaikan. Mohon maaf daripada semua kalau terkasar bahasa dan seumpamanya, mana yang baik daripada Allah, yang kurang daripada kelemahan diri saya sendiri. Marilah kita berdoa kepada Allah, semoga Allah Ta'ala menerima kesemua amal ibadah kita, memberi kekuatan untuk kita terus melaksanakan segala titah perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna, Allahumma rabbana zidna ilma, rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada malam ini ya Allah, kami mengangkat tangan kami yang penuh dengan dosa ini memohon keampunan-Mu ya Allah. Ampunilah segala dosa-dosa yang telah kami lakukan ya Allah. Ampunilah dosa ayah ibu kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa anak-anak isteri kami ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, sesungguhnya kami adalah hamba-Mu yang lemah ya Allah. Memohon kepadamu, berilah kekuatan pada kami untuk kami melaksanakan segala titah perintah-Mu ya Allah. Memohon kekuatan daripada-Mu ya Allah untuk kami terus melaksanakan ibadah salat ya Allah. Memohon kekuatan daripada-Mu ya Allah agar kami menghindarkan diri daripada melakukan perkara yang dilarang oleh-Mu ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya hati kami ini terlalu keras ya Allah. Maka kami memohon padamu ya Allah, lembutkanlah hati kami dengan cahaya hidayah-Mu ya Allah. Lembutkanlah hati kami dengan cahaya kitab suci-Mu Al-Quran Karim ya Allah. Ya Allah, Engkau golongkanlah kami di kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa berpegang teguh dengan syariat Islam yang dibawa oleh Rasul-Mu, kekasih-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin.